Kelestarian secara umumnya membawa maksud pengekalan sesuatu perkara atau keadaan. Ini bermakna kelestarian ada kaitannya dengan usaha mengekalkan serta memelihara keaslian. Walaupun begitu, kelestarian dalam konteks yang lebih luas sewajarnya merangkumi bukan sahaja pengekalan tetapi turut menambah baik keadaan sedia ada. Etika dan peradaban Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu dengan kewatanan Melayu dan Bumi Putera sebagai terasnya. Kelestarian etika dan peradaban sejagat sentiasa tercabar dan terkesan oleh proses hakisan sosial. Ini kerana perubahan dalam masyarakat berlaku dengan pantas dan sukar dikawal, sama ada dari segi sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, teknologi dan lain-lain. Kepesatan pembangunan ekonomi banyak membawa implikasi positif dalam peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun begitu, ketidakseimbangan pembangunan negara membawa implikasi negatif terhadap persekitaran fizikal, alam sekitar dan kesihatan masyarakat. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban Malaysia dari 2000 semakin berlaku dan memuncak di 2018 di mana budaya keadilan, integriti, tolak ansur, kesepaduan dan demokrasi semakin terhakis. Kesannya, harmonian dan kestabilan negara menjadi tidak terjamin. Melalui penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa punca kehakisan etika dan peradaban dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang pertama ialah defisit sosial. Defisit sosial dapat ditarifkan sebagai kekurangan dalam konteks sosial masyarakat yang memerlukan usaha penyatu paduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan rakyat Malaysia pada hari ini. Kekurangan ini disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. Terdapat 10 defisit sosial yang dilihat masih menghantui masyarakat majmuk di Malaysia pada hari ini, iaitu etnisiti, gender, agama, politik federalism, kelas sosial, pendidikan, ruang yang memisahkan penduduk bandar dan desa, bahasa, jurang generasi dan yang terakhir ialah media. Defisit sosial dalam masyarakat adalah satu kerancaman yang tidak boleh dipandang enteng. Masyarakat Malaysia pada hari ini masih di tahap kesepaduan dan masih jauh lagi dari tahap penyatu paduan yang diusahakan dan perpaduan yang diidamkan. Punca kedua berlakunya kehakisan etika dan peradaban dalam kalangan rakyat Malaysia pada hari ini ialah black economy dan rasuah. Black economy dapat didefinisikan sebagai sebarang bentuk aktiviti ekonomi yang berada di luar kawalan pihak berautoriti, khususnya dalam aspek perundangan, regulatory dan pengenaan cukai. Contoh black economy ialah pemerdagangan manusia, pekerja asing tanpa dokumen, judi, dadah dan juga pelacuran. Kesan black economy ialah dapat meroncakkan ekonomi negara. Secara spesifiknya, black economy menjadikan nisbah tax to GDP menjadi rendah. Punca dari segi tadbir urus dan pembangunan. Sehingga hari ini, tadbir urus yang baik menjadi begitu popular, namun cabaran untuk melaksanakannya juga adalah besar, terutama negara yang kurang membangun malahan juga negara yang sedang membangun. Bank Dunia misalnya menggariskan 6 dimensi utama sebuah pentadbir urus, iaitu hak bersuara dan accountability, kestabilan politik dan tanpa keganasan, keberkesanan kerajaan, kualiti pengawal sediaan, kedaulatan undang-undang serta kawalan rasuah. Sejak kebelakangan ini, masih ada pelbagai pihak sama ada individu, persatuan politik dan badan bukan kerajaan terus meniupkan sentimen dan semangat kenegerian. Mereka berusaha mengganggu gugat kestabilan politik, ekonomi dan juga sosial yang dibangunkan sejak sekian lama. Laporan terkini mendapati Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 8 individu bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah membabitkan projek milik syarikat berkaitan kerajaan GLC bernilai lebih 2.3 bilion ringgit. Ini merupakan contoh terbaru kes rasuah yang berlaku di negara kita. Portal rasmi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mencatat kes sebanyak 415 kes rasuah yang direkodkan sekitar tahun 2022. Amalan rasuah juga sudah berlaku di kalangan golongan atasan. Bagaimana pula amalan rasuah dalam kalangan rakyat Malaysia? Secara rumusannya, etika dan peradaban berkait rapat dengan tindakan seharian masyarakat kita. Ini kerana etika dan peradaban yang baik dapat membentuk nilai dan moral yang boleh menjadi penentu bagi tingkah laku individu yang berlainan latar belakang. Oleh kerana Malaysia didiami oleh masyarakat yang terdiri daripada etnik dan agama yang berbeza,
Kita tidak boleh lari daripada perkongsian pengalaman etika dan peradaban yang wujud di Malaysia. Contoh yang boleh dilihat melalui perkongsian adalah berasaskan budaya, makanan dan bahasa. Maka keharmonian dan kestabilan yang kita miliki ini patut dijaga untuk mengekalkan ketamadunan sejagat.